Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak sebut sikit kelebihan bangun di waktu malam. Mudah-mudahan memberi semangat daripada untuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Wa minal laili, dan daripada sebahagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu padanya. Nafilatan laka, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Asa, mudah-mudahan, ayya ba'asaka rabbuka, akan menaikkan oleh Tuhanmu darjatmu maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah muslimin muslimat sekalian, kita perlu ada niat, ada nekat, berdoalah dengan Allah. Sebelum tidur sangat mempengaruhi bagaimana tidur kita malam tersebut. Buat sunnah Nabi sebelum tidur, ambil wuduk. Ustazah, dah ambil wuduk, bergaduh saya dengan suami Ustazah. Kenapa bergaduh? Saya bagi warning, jangan sentuh, jangan sentuh. Saya nak tidur dalam keadaan berwuduk. Bila suami tersentuh, ya Allah kenapa awak sentuh? Habis tu Ustazah, macam mana Ustazah asyik bergaduh je? Kan kena tidur dalam keadaan berwuduk. Subhanallah. Maksudnya sebelum tidur ambil wuduk dahulu. Bila bersentuh, Ustazah kena ambil lagi. Sentuh ambil lagi, tak tidurlah makcik. Tak apa bersentuh, memang tak apa batal. Bahkan bila kita sebaik tidur, memang batal pun wuduk tu. Bukan maksudnya tidur dalam keadaan berwuduk, tak. Sebaik lena terus batal. Dah tersentuh macam mana Ustazah? Maksudnya di antara sunnah Nabi, bila kita ambil wuduk sebelum tidur, rujuk satu hadis Nabi lain tentang wuduk. Apabila kamu mengambil wuduk, lalu akan gugurlah dosa-dosa daripada setiap celah jari jemarimu, sehingga titisan air yang terakhir. Apabila membasuh wajah, akan keluar dosa-dosa daripada setiap anggota wajah, mata, mulut, hingga semua yang terlibat, sehingga titisan yang terakhir. Maka insya-Allah mudah-mudahan ketika kita nak tidur pada malam itu dalam keadaan bersih daripada dosa, maka akan memudahkan kita bangun malam. Bukannya kita masuk tidur dalam keadaan penuh dosa, hati resah gelisah, hati begitu besar kecintaan pada dunia. Ambil wuduk dulu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, kerana yang menghalang kita untuk qiyamul lail adalah dosa kita. Sebab apa? Di sana ada orang yang tak cukup rehat siang, yang siangnya banyak buat kerja, yang tak cukup rehat, malam pun tidur pun dalam keadaan tidak sempurna, tapi bangun malam dia mampu. Allah yang membangunkan dia. Sebab itu bangun malam ini bukan kekuatan fizikal, bukan rehat yang cukup, bukan makan yang cukup, bukan suplemen yang cukup, tetapi apabila roh kita dibangunkan oleh Allah, barulah kita betul-betul mampu bangun untuk qiyamul lail. Sebab itu antara sunnahnya berwuduk dulu, kemudian baca surah Al-Mulk, baca 3 kul. Itu sunnah Nabi daripada hadis yang sahih. Baca 3 kul, tiup pada tangan. Aisyah menceritakan, Sayyidatuna Aisyah cerita, Nabi akan merapatkan kedua tangan, lalu Nabi baca 3 kul, Nabi tiup, kemudian Nabi sapu ke seluruh tubuh. Kemudian cuba tidur di atas lambung kanan. Fatah Sain dah menjelaskan betapa hebatnya bila tidur pada lambung kanan. Maksudnya tidur mengiring ke di atas rusuk kanan. Sebab apa? Organ badan kita yang besar-besar duduk di sebelah kiri. Kita punya buah pinggang yang berfungsi sekarang sebelah kiri, kalau rosak baru guna sebelah kanan. Kita punya jantung, kita punya hati, kita punya paru-paru, apa semua. Sebab tu bila kita tidur mengiring ke kanan, ia tidak menghimpit organ-organ besar. Kita akan dapat kualiti tidur yang terbaik. Kita akan dapat rehat yang sepenuhnya. Tubuh badan kita shut down secara sempurna. Aliran darah terbaik, pernafasan baik dan sebagainya. Ia akan memudahkan kita untuk bangun malam. Dia akan memberikan rehat yang betul-betul walaupun sekejap, tetapi cukup dengan kadar yang diperlukan oleh kita. Sebab tidur dan rehat ini macam garam dalam makanan. Dia kena cukup rasa saja. Kalau terlebih, makanan tu tak sedap. Terlebih rehat, terlebih tidur, terlebih semua-semuanya, ia bukan membawa kebaikan, tetapi dia akan merosakkan rohani kita. Masya Allah. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, pada sebahagian malam bangunlah untuk bertahajud. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan menaikkan kamu pada maqam yang terpuji. Apabila Allah memuji hambanya, Allah menyayangi hambanya, Allah akan buat perbicaraan. Ini dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebut. Apabila Allah mencintai seseorang itu, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril akan menyeru kepada seluruh malaikat. Sebab ketua malaikat,
Wahai para malaikat sekalian, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah